Saya rasa bimbang juga kerana ada setengah-setengah pihak memainkan isu yang melibatkan Datuk Zahid. Datuk Zahid masih lagi ada kes di mahkamah. Saya nak beritahu dengan anak-anak muda, dengan adik-adik semua, apa yang berlaku pada Datuk Zahid ialah pendakwaan politik. Datuk Zahid boleh jadi seorang insan yang bersih, sebersih-bersihnya tanpa satu pun pendakwaan politik, tanpa satu pun penganiayaan ke atas dirinya, sekiranya dia tunduk dengan permintaan Mahathir untuk membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kalau dia buat macam mana yang Mahathir suruh Mustafa Mohamed buat, hari ni dia juga dah menteri macam Mustafa Mohamed. Pendakwaan ke atas isteri Mustafa Mohamed dan anak dia pun tidak berlaku. Kalau hari ni dia ikut macam apa yang Mahathir cakap, dia pun nama dia dibersihkan. Walaupun peringkat awal nama Mas Ermiyati, nama Mustafa Mohamed disebut sekali dengan Datuk Ahmad Maslan dan juga Tan Sri Syarif Samad. Tetapi selepas mereka melompat parti menjadi katak lompat, nama mereka dibersihkan. Seolah-olah tidak ada sebarang kesalahan yang mereka buat. Jadi saya nak betulkan, orang muda kena faham, di zaman Law of the Jungle Pakatan Harapan yang tak nak tunduk pada Mahathir dan Muhyiddin, mereka didakwa. Maknanya sekiranya mereka didakwa zaman Pakatan Harapan, yang didakwa belum tentu tidak bersih. Yang tidak didakwa belum tentu bersih. Kerana orang yang tidak didakwa adalah orang yang berkompromi dengan musuh. Setidak-tidaknya pun ialah orang yang duduk diam, tak cakap apa-apa, tak bantah apa-apa. Ambil contoh, saya tidak ada sebarang kes rasuah salah guna kuasa. Saya duduk di Kementerian Kewangan 2 tahun sebagai pengarah komunikasi. Kalau saya ada ambil rasuah ke, ada salah guna kuasa, 22 bulan Pakatan Harapan memerintah, saya tak boleh lawan dengan mereka. Saya tak boleh vokal. Betul tak? Ya, betul. Saya tak boleh lawan. Ini. Tetapi last kali saya ditimpa dengan pelbagai kes mahkamah. Kenapa saya kena pelbagai kes mahkamah? Bukan saya ambil rasuah. Saya lapor terhadap Amhari yang mengaku dalam mahkamah dia menerima rasuah dalam bentuk gaji setiap bulan. Dia seorang kaki tangan awam, khazanah punya staff. Dia terima setiap bulan RM25,000 daripada Ops Solutions dan Berhad. Ini salah. Dia mengaku dalam mahkamah. Saya report polis, saya pula kena dakwa. Dia mengaku dia terima duit daripada Jolo, $200,000 untuk beli rumah. Saya report, saya yang kena. Dia mengaku dia terima duit RM3.7 juta, $880 lebih US. Di akaunnya di BSI Switzerland. Apa kejadah kaki tangan awak ada akaun di Switzerland? Kita report, polis ke atas mereka, kita yang kena dakwa. Nampak tak? Itu yang Datuk Zahid cakap berulang kali. Kalau kita tak berjaya untuk menguasai kerajaan selepas ini, apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan akan berulang kembali. Maksud dia, Tok Mat akan kena dakwa, Wika Syong akan kena dakwa, Vicky akan kena dakwa. Maksudnya apa? Maksudnya pendakwaan bermotifkan politik itu akan berulang. Maksudnya pendakwaan terpilih itu akan berulang. Maksudnya malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat akan berulang. Itu maksud dia. Bukan maknanya kita nak pilihan raya ni dilaksanakan untuk selamatkan kes kita di mahkamah. Pasti kita nakkan keadilan. Tetapi kita bukan macam mereka. Mereka dapat kuasa, mereka terus gugur kes-kes mahkamah pemimpin mereka. Kita sekarang dah Perdana Menteri ini dengan kita. Kita minta keadilan. Itu pun kita tak dapat keadilan. Datuk Seri Najib tak dapat keadilan. Nak lantik Queen Council tak dapat. Nak lantik kaunsil tempatan
Tak diberi masa untuk baca dokumen. Tak ada keadilan. Sebab apa? Sebab lantikan ketua hakim negara, lantikan peguam negara adalah lantikan zaman Pakatan Harapan dan zaman PH. Itu yang Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa this election is mother of all election. We got to win this election so that there won't be any more of this politically motivated prosecution. No more malicious prosecution. No more selective prosecution. It's very clear. Tapi mereka manipulate. Mereka kata amat memalukan. Datuk Seri Zahid mengatakan, Datuk Seri Zahid cakap benda yang betul. Kalau kita tak memerintah balik, bagi peluang Pakatan Harapan memerintah, maka mereka akan salah gunakan kuasa. Dari segi sudut pelantikan hakim pun salah guna kuasa. Hari ini dah terbongkar. Dibongkar oleh peguam negara mereka sendiri. Nampak tak ni kuasa Allah Ta'ala? Nampak tak hari ini bahawa sumpah, orang panggil sumpah laknat, sebenarnya bermubahalah. Bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Ini mubahalah. Datuk Seri Najib kata kalau dia tak buat benda ni, orang tuduh dia buat, dia minta Allah Ta'ala pulangkan balik. Itu yang tengok, semua kebobrokan didedahkan oleh Tommy Thomas. Tommy Thomas is a very educated lawyer. Antara pakar undang-undang. Tapi bila Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia sekejap, sekelip mata, daripada seorang yang tahu tentang undang-undang, apa yang dia boleh buat, apa yang tak boleh buat, tiba-tiba jadi bodoh tak tentu pasal. Dia dedahkan semua tentang maklumat yang boleh menyebabkan dia kena dakwa bawah OSA, boleh menyebabkan orang tahu bahawa institusi kehakiman boleh diatur ke pelantikan hakim tidak melalui Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Dia boleh terdedah dengan Akta Hasutan. Dia boleh didakwa kerana salah guna kuasa di bawah Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini semua sudah pun terkeluar, dan 1-2 hari lagi akan diklasifikasi oleh kerajaan. Maka laporan 822 muka surat yang dibuat oleh pasukan petugas-petugas khas ataupun task force ini, satu dunia akan tahu. Orang akan nampak betapa bobroknya kerajaan Pakatan Harapan. Ini semua bukan tiba-tiba Tommy Thomas jadi bodoh. Bukan. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Ini semua kerja Allah Ta'ala. Dan saya yakin ini antara apa yang terjadi bila menganiaya Datuk Seri Najib, betul tak? Itu sebab bila kita suruh Anwar Ibrahim, kita suruh Azmin Ali, kita suruh Muhyiddin Yassin bersumpah dia tak pernah meliwat, Anwar tak pernah meliwat, Saiful tak pernah meliwat Azizan Abu Bakar, kita suruh Azmin menafikan video seks luar tabi'i dia dengan Haziq, kita suruh Muhyiddin menafikan hubungan dia dengan isteri orang, Nikaji, isteri kepada. Berani dia sumpah? Tak berani, kerana dia tahu kalau dia bersumpah dan sumpah tu palsu, Allah Ta'ala tak akan tunggu akhirat untuk membalasnya. Di muka bumi ini dia akan mendapat azab daripada Allah Ta'ala. Okey, silakan. Okey, hari ini Perikatan Nasional tu dan PH dah buat keputusan tidak akan. Tetapi maklumat dalaman yang saya terima, perancangan dia akan nampakkan seolah-olah PAS tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Nampakkan seolah-olah dengan Pakatan Harapan, tapi dah ada mutual understanding. Sebab PAS tahu kalau mereka bersama dengan Pakatan, dengan Anwar dan sebagainya, nak tunjukkan mereka bersendirian. Tetapi sebenarnya nanti akhirnya
Selepas pilihan raya, mereka akan bergabung. Ini maklumat dalaman yang saya terima. Kemah besar itu dalam perjalanan. Diteruskan. Kemah besar itu dalam perjalanan. Cuma pasal nafsu serakah Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri itu masih ada. Nafsu serakah Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri itu masih ada. Dan nafsu Mahathir pun nak jadi Perdana Menteri buat kali ketiga pun masih ada. Jadi mereka ada mutual understanding. Siapa juga yang mendapat kursi terbanyak, yang itulah yang akan mendapat kelebihan. Itu sebab jangan kita bazirkan undi kita mengundi baik Perikatan Nasional dan kawan-kawan yang sewaktu dengannya, dan jangan kita undi Pakatan Harapan dan mereka yang bersekutu dengannya, termasuklah muda. Kerana setiap undi anda akan menyebabkan PH 2.0 berjaya memerintah Malaysia sekali lagi. Don't waste your vote. Only vote for Barisan Nasional. Ini penting. This is for the future of your kids. Not only your future. Ini untuk masa depan negara. Okay?